Pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid Terbalik. jatuh, terbalik kan, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana yafqahu aqwalana yafqahu aqwalana. Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-puan, kita bertemu kembali di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Merupakan satu rancangan untuk kita faham tentang hadis dan kita belajar tentang hadis bersandarkan dengan nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita terus kepada perbicaraan kita pada episod kali ini, kita akan masuk kepada tajuk Lailatul Qadar. Saya nak ajak tuan-puan, jangan lupa tekan button follow, tekan button like, tekan button share. Dan anda boleh ikuti kami di setiap platform yang ada, di My Hadis Time, di Instagram, Twitter, di Facebook dan juga YouTube. Dan sudah semestinya hari ini anda bersama dengan saya, DMY Ashraf, sebagai host anda pada hari ini. Dan tetamu jemputan kita iaitu Ustaz Zainal Abidin Abdul Rahim, Ketua Unit Dakwah Pertubuhan Ilmuwan dan Cendekiawan Muslim Malaysia Ilman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Khabar tak, Ibu? Alhamdulillah sihat. Ustaz hari ni nampak Arab-Arab sikit. Masya-Allah. Nanti lepas ni ajar saya cara nak ikat serban macam ni. InsyaAllah, insyaAllah. Hari ni Ustaz, kita excited nak sebut tentang Lailatul Qadar ni kan. Nak masuk bulan Ramadan, antara perkara yang kita nak dapatkan iaitu Lailatul Qadar. Jadi Ustaz, sebelum saya nak teruskan dengan hari ini kita nak bincang tentang tajuk kita pada hari ini, izinkan saya baca matan hadis Ustaz. Silakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fil witr min al-ashril awakhir min Ramadan." Maksudnya, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil daripada 10 hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 2017. Baik Ustaz. Hadis ni disebutkan tentang mencari Lailatul Qadar. Dan kita timbul satu persoalan Ustaz. Sebelum nak cari Lailatul Qadar mesti kena tahu dulu apa maksud Lailatul Qadar. Lepas tu Lailatul Qadar ni ada nama lain tak Ustaz? Nama lain. Dan bagaimana kalau kita nak cari ni, kita nak cari macam mana tu Lailatul Qadar? Jadi macam mana tu Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Terima kasih dai muda Yadim Ashraf. Jazakumullah khairan juga kepada pihak Sinar dan juga para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Soalan pertama berkaitan dengan apa maksud Lailatul Qadar. Dari segi bahasa Arab, perkataan Lailah tu sebenarnya maksudnya malam. Jadi antara benda yang menarik jugalah masyarakat Malaysia ni, kita suka ulang perkataan malam tu, kita sebut malam Lailatul Qadar. Maksudnya malam dua kali malam. Al-Qadar kan? Dua kali malam. Sebenarnya nama dia yang sebenar Al-Qadar saja. Al-Qadar tu sendiri apa maksud dia? Al-Qadar ni boleh bermaksud, yang pertama boleh bermaksud qadar, maksudnya bilangan. Kadar bilangan. Boleh juga maksud qadar ni adalah mulia. Boleh juga maksud qadar ni adalah takdir. Jadi tiga maksud yang boleh jadi. Dalam surah Al-Qadar dalam Al-Quran, Allah SWT sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadri, wa ma adraka ma lailatul qadri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maksudnya apa? Malaikat turun membawakan segala perkara, segala urusan. Apa maksud membawa segala urusan tu? Boleh jadi maksud membawa segala urusan tu adalah takdir. Maksudnya segala takdir, segala ketentuan qada dan qadar Allah untuk tahun tu diturunkan pada malam Al-Qadar. Jadi itu antara maksud Al-Qadar lah. Kalau kita kata maksud dia adalah maksud mulia pun betul. Sebab malam yang mulia lah Allah pilih untuk turunkan takdirnya. Dan juga apa kalau kita kata maksud qadar tu adalah kadar bilangan pun betul. Sebab kita telah ditakdirkan dengan kadar bilangan tertentu. Umur kita, berapa anak kita, berapa duit kita, semua tu kadar-kadar bilangan dan tak salah juga. Betul. Nama lain yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran juga, Allah kata namanya dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang berkat. Jadi nama lain bagi Lailatul Qadar adalah Lailah Mubarakah. Itulah bagi permulaan untuk kita mengenal apa itu Lailatul Qadar. Soalan yang kedua, kalau kita nak mencari macam mana? Apa maksud mencari tu? Kita nak kena cari guna teropong ke apa kan? Bukan. Maksud Lailatul Qadar ni, mencari Lailatul Qadar ni kerana dia merupakan satu masa, dia merupakan satu malam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan berlaku walaupun kita cari, kita tak cari ke, dia akan berlalu. Macam malam dan siang, macam jam, dia tak menunggu kita. Betul. Jadi apa maksud Nabi SAW bila Nabi sebut taharrau, carilah, maksud Nabi SAW adalah kita kena berusaha untuk beramal di setiap masa, mudah-mudahan terkena amalan kita tu dengan masa yang Allah SWT takdirkan sebagai Lailatul Qadar tu. Jadi itulah maksud definisi perkataan mencari Lailatul Qadar. Jadi bukan maksud mencari itu kita ternanti-nanti, terlihat-lihat tanda, tapi maksud mencari di situ adalah kita sentiasa beramal di malam-malam yang diharapkan dia menjadi Lailatul Qadar. Mudah-mudahan terkena amalan kita tu dengan takdir Allah. Allah SWT menetapkan pada malam tu sebagai malam Al-Qadar. Jadi itulah daripada saya untuk permulaan insyaAllah. Maksudnya dalam kita nak mencari Lailatul Qadar, bukanlah kita fokus dengan tarikh tertentu, bilangan tertentu barulah nak kejar Lailatul Qadar, Ustaz. Betul. Ya. Jadi Allah SWT, kita pergi terus kepada bagaimana Al-Quran itu disebutkan, Ustaz, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi mungkin ada pengkhususan kat situ, mungkin baca Quran ke ataupun macam mana, Ustaz? Okey. Ini juga satu persoalan yang menarik. Kalau kita kata persoalan yang pertama, kalau Al-Quran dah diturunkan, sebab Al-Quran sekarang ni dah ada dalam tangan kita. Mushaf tu dah ada dalam tangan kita. Maksudnya Al-Quran dah diturunkan lama dah lah. Jadi yang ada dalam tangan kita ni dah ada mushaf dah. Apa gunanya kita beramal pada Lailatul Qadar tahun ni kalau Quran dah sedia ada pada kita? Dan juga apa maksud Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, sedangkan kita sendiri tahu yang Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi SAW berdasarkan peristiwa. Ada peristiwa yang berlaku di luar bulan Ramadan sekalipun. Jadi ada ayat Al-Quran yang keluar di luar bulan Ramadan. Apa maksud Allah bila Allah menyebutkan dalam surah yang saya bacakan tadi, surah Al-Qadar dan juga surah Ad-Dukhan tu, apa maksud bila Allah kata kami menurunkannya pada malam Al-Qadar? Maksudnya adalah ada dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah peristiwa, yang ni yang terkenal lah, pendapat yang terkenal, yang masyhur. Peristiwa pertama, penurunan wahyu daripada surah Al-Alaq tu, surah Iqra ayat 1 sampai 5 tu diturunkan pada malam Al-Qadar ataupun dalam bulan Ramadan malam Al-Qadar. Tapi yang menariknya, kita setiap tahun di seluruh dunia yang popularnya kita menyambut hari nuzul Quran tu dikatakan berdasarkan peristiwa tersebut. Tapi nuzulul Quran tu kita sambut pada 17 Ramadan. Kita tahu 17 Ramadan ni bukan berada di 10 akhir. Betul. Dalam hadis yang dibacakan oleh host tadi kan, hadis tu menyebutkan yang Nabi SAW kata kita mencarinya di 10 akhir. Maksudnya tarikh 17 tu belum 10 akhir lagi. Sama ada tarikh tu salah ataupun maksudnya bukan yang itu. Sama ada satulah. Sama ada tarikh tu salah, sebab memang kebiasaanlah dalam perkara-perkara sejarah ni memang kita tak dapat nak tetapkan secara jazam, secara tepat. Memang betul peristiwa itu berlaku pada tarikh sekian-sekian. Ataupun itu bukan maksud Allah bila Allah menyebutkan sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Sebab apa? Sebab pendapat kedua para ulama, apa maksud Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar tu? Sebab Al-Quran ni dia ada dua. Satu yang berbentuk mushaf kepada kita ni, yang berbentuk mushaf ni dia telah diturunkan. Satu lagi yang asal yang berada di Lauh Mahfuz. Yang berada di Lauh Mahfuz tu diturunkan kepada malaikat dunia untuk dibawa turun kepada Jibril, dan akhirnya Jibril bawa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz tu itulah yang berlaku pada malam Al-Qadar. Dan pendapat yang kedua ni mengatakan bahawa peristiwa di langit dan peristiwa di akhirat dia tak sama masa dengan kita. Betul. Bila tak sama masa dengan kita, jadi walaupun bagi kita Lailatul Qadar tu telah berlalu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi peristiwa di akhirat tak sama. Timing dia tu tak sama. Timing zone tak sama. Macam kalau kita nak senang faham lah, kalau kita tengah tengok satu video di YouTube, kita nampak timeline video tu. Timeline tu berjalan macam tu kan. Betul. Kita berada di mana? Kita berada di luar timeline dia. Tu kalau kita nak mudah faham lah. Jadi itulah antara pendapat para ulama. Yang pertama, permulaan Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Yang kedua adalah penurunan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia untuk dibawa oleh Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Jadi tak semestinya
Al-Quran tu diturunkan pada Lailatul Qadar, iaitu pandangan yang kedua lah. Sebab kita tak sama timeline dia. Betul. Dan sudah semestinya ada hadis Ustaz tentang bagaimana untuk kita beramal di Lailatul Qadar, fadilat amal, apa yang boleh kita amalkan di Lailatul Qadar. Yang sebenarnya fadilat malam Al-Qadar ni tidaklah disebutkan secara jelas apa fadilatnya. Dalam Al-Quran, ayat yang kita baca selalu, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya dia sebut dia lebih baik dari 1000 bulan lah. Dia tak sebut fadilatnya apa, dia cuma sebut dia lagi baik daripada 1000 bulan. Macam kalau saya kata da'i lebih baik daripada fulan bin fulan. Allah. Saya tak sebut apa fadilatnya, tak tahu apa lebih baik dari segi apa, tak sebutlah kan. Cuma dia sebut lebih baik je lah. Betul. Itu ayat Qurannya. Tapi dalam hadis ada sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, menyebutkan yang kalau kita biasa baca man qama Ramadan ataupun man sama Ramadan. Ada dua kan? Man qama Ramadan dengan man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada juga riwayat dalam sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man yaqum lailatul qadri. Man yaqum lailatul qadri ataupun man qama lailatul qadri. Maksudnya siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar ataupun berqiyamul lail di malam Al-Qadar, maka dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi kita nak apa lagi yang kita nak selain daripada dosa diampunkan? Kita ni manusia ni memang kullu bani adam khata', setiap anak Adam ni memang banyak dosa. Apa lagi yang kita nak? Kalau kita dapat kemasyhuran di dunia, kalau kita dapat kekayaan di dunia, hidup dunia ni pun semua tu akan habis, akan tak kekal. Dia akan sementara saja. Yang lagi penting adalah kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat dan kita dimasukkan ke dalam syurga. Itulah kelebihan yang sebenar yang kita nak kejar, bukannya kelebihan-kelebihan duniawi, kita nak berdoa mustajab di malam tu, bukan. Tapi kelebihan yang sebenar yang kita nak, yang kita kejar adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan keampunan Allah tu, Allah menerima semua amalan kita. Sebab antara benda yang menghijab kita daripada amalan diterima adalah dosa. Betul. Kalau kita kata kenapa setiap tahun umat Islam berdoa di Masjidil Haram. Setiap tahun kita tengok dalam televisyen siaran langsung daripada Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram tu akan mendoakan kebebasan Palestin. Dia akan mendoakan kemenangan umat Islam di seluruh dunia. Setiap tahun diaminkan oleh jutaan. Kalau kita kata tak ribuan, ratusan, jutaan manusia yang salat bersama dengan imam. Kenapa tak diampunkan? Antara benda yang boleh menghijab ataupun menghalang doa kita disampaikan kepada Allah SWT makbul adalah kerana dosa kita. Jadi itulah fadilat yang sebenar yang kita nak cuba capai, iaitu kita mengamalkan apa-apa sahaja amalan di dalam malam Al-Qadar tu untuk kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah jazakumullah. Sangat cantik tu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, untuk kita capai pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-puan, lepas ni kita akan masuk kepada banyak lagi pada segmen yang kedua. Kita nak tahu bilakah bilakah Lailatul Qadar, yang tu hadis lain, dan kita nak tahu juga bilakah mula dan tamat tempoh malam Lailatul Qadar. Dan tuan-puan, jangan ke mana-mana, kita bertemu selepas ini terus bersama dengan rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Tuan-puan, terima kasih saya ucapkan kepada tuan-puan yang sudi masih lagi stay duduk depan TV bersama dengan kami. Masya Allah. Jadi jangan lupa ajak lagi rakan-rakan lain, keluarga lain. Terus follow media sosial kami. Kami ada di My Hadis Time, yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube dan ada di Twitter. Terus bersama dengan kami. Baik Ustaz, tadi dah panjang lebar. Kita dah belajar tentang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Antara matlamat terbesar kita masuk dalam bulan Ramadan,
kita nak capai Lailatul Qadar tu, kita nak capai keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Ustaz, tanya Ustaz dengan hadis yang disebutkan tentang bilakah Lailatul Qadar. Boleh Ustaz terangkan sikit Ustaz? Okey, jazakumullah khair. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam hadis yang dibacakan di awal tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan carilah ataupun usahalah mencari malam Al-Qadar ni di 10 akhir daripada Ramadan dalam bilangan-bilangan yang ganjil ataupun malam-malam yang ganjil. Jadi persoalannya bila yang nak jadi malam Al-Qadar ni? Kalau kita sebut perkataan 10 akhir, maksudnya kita kira 10 lah kan? 10 yang terakhir lah kan? Cuma yang kita jarang terfikir, kalau Ramadan pada tahun tu 29 hari. Maksudnya 29 hari ni 10 akhirnya bermula daripada malam yang ke-20. Kalau kita kata Ramadan pada tahun tu 30 hari, 10 akhir tu bermula pada malam yang ke-21. Jadi sebenarnya 10 akhir tu boleh jadi, walaupun disebutkan dalam hadis tu pada malam yang ganjil, sebenarnya dia boleh jadi juga pada malam yang genap. Sebab apa? Sebab kalau kita kira 10 akhir bermula daripada 29, 28, maka yang ganjilnya di situ adalah pada hari yang genap. Kalau kita kira daripada depan. Betul. Kalau kira daripada belakang, dia adalah yang ganjil. Dan inilah pendapat yang disebutkan daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika dia meriwayatkan hadis ni. Dia ada meriwayatkan juga hadis tentang Lailatul Qadar. Dia juga berpendapat sedemikian dengan berhujahkan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir tu apa Nabi buat? Pada 10 akhir tu Nabi SAW akan beriktikaf sepanjang 10 akhir. Kalau kita kata malam Al-Qadar ni hanya ada pada malam-malam yang ganjil, kenapa Rasulullah tidak pernah walaupun sekali dalam hayat dia beriktikaf di malam ganjil saja? Ataupun seperti yang pernah dijazamkan dan disumpah di seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu, dia pernah bersumpah mengatakan malam Al-Qadar ni pada malam yang ke-27. Dia bersumpah. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sepanjang 10 akhir tu? Maksudnya bermula daripada 20, 21, masuk ke malam 21 tu, maghrib tu dah masuk ke dalam masjid sehinggalah ke malam yang terakhir. Sebab itulah antara sahabat Nabi seperti Abu Sa'id Al-Khudri berpendapat kata malam Al-Qadar tu boleh terjadi di mana-mana sahaja daripada 10 akhir tu, tidak kira malam ganjil ataupun malam genap, dan boleh juga terjadi kalau kita katakan di tahun ini ataupun tahun lepas berlaku pada malam yang ke-27, tahun tahun ini berlaku pada malam yang lain pula. Maksudnya dia berubah-ubah. Dia dalam bahasa Arab disebut tatanaqal. Tatanaqal ni maksudnya berpindah-pindah. Malam yang ke-27, tahun depan malam yang ke-25, tahun depan malam yang ke-23. Jadi untuk selamat kita beribadah sepenuhnya pada 10 akhir. Mudah-mudahan kita dapat. Dan itu juga antara maksud lain bagi perkataan taharrau Lailatul Qadri. Jazakumullah khair. Masya-Allah. Jadi tak semestinya kita target pada tarikh-tarikh yang genap, pada bilangan yang ganjil. Betul. Dan kita tengok apa yang Rasulullah buat, iktikaf sepanjang 10 hari Ustaz. Ya, betul. 10 hari tuan-tuan. Jangan nak malas-malas lah, masya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak tahu juga maksud Nabi dilupakan bila berlakunya. Adakah bermaksud ia tetap atau berubah-ubah? Okey. Bagus soalan tu. Tapi soalan ni menarik. Sebab apa? Sebab lafaz hadis ni tak ramai orang tahu. Iaitu ada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak memberitahu secara tepat bilakah malam Al-Qadar. Supaya kita tak tertanya-tanya, supaya kita tak teragak-agak, supaya kita tak saling berdebat ataupun berbahas bila sebenarnya dia bila. Ataupun kita saling lawan lah, macam awak nampak bila, saya nampak bila, awak pula nampak bila. Pernah dalam satu riwayat hadis Nabi SAW dalam Al-Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah SAW nak memberitahu kepada para sahabat tarikh dia berlaku secara tepat. Tetapi bila Rasulullah keluar daripada rumah Nabi untuk memberitahu kepada para sahabat tu, Rasulullah terdengar ada sahabat yang beranggapan malam berlaku pada malam sekian. Sahabat yang lain pula berlaku pada malam yang sekian. Dalam riwayat ada sebut ada 2 orang sedang berbalah, ataupun kita tak kata berbalah, bergaduh lah, berikhtilaf lah. Mereka sedang khilaf tentang bilakah sebenarnya malam Al-Qadar. Jadi Rasulullah SAW pun menyebutkan ataupun melafazkan satu hadis yang tak berapa terkenal lah di Malaysia, iaitu sesungguhnya aku sebenarnya nak bagi tahu malam Al-Qadar tu bila. Tetapi bila ada 2 orang bertelagah, maka aku dilupakan. Fa inni unsituha ataupun nusituha, aku dilupakan malam tu.
Jadi seolah-olah daripada hadis ni, seolah-olah macam nak kata sebenarnya malam tu tetap. Cuma Nabi dilupakan. Bila? Tapi di dalam syarah hadis yang saya sebut tadi daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga menyebutkan, kata Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan apabila Rasulullah kata aku dilupakan, dia ada sambungan yang kita baca tadi tu. Di awal-awal tu sambungan dia, ataupun dalam riwayat yang lain lah, tak kata sambungan, dalam riwayat yang lain mengatakan bila Rasulullah dilupakan, yang diwahyukan kepada Rasulullah adalah maka kamu carilah daripada 10 akhir. Maksudnya asalnya pada zaman Rasulullah memang dia tetap, tapi disebabkan oleh ada perbalahan ataupun kita tak kata bergaduh lah, ada perselisihan pendapat dalam kalangan para sahabat, maka ketetapan itu diangkat semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan malam itu berpindah-pindah. Jadi ada masalah ke kalau Rasulullah dilupakan tentang satu-satu perkara? Tak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah? Sebab dia tidak melibatkan amalan kita. Maksudnya tak adalah kata amalan kita ni terkurang kerana Rasulullah lupa untuk memberitahu kita bila Lailatul Qadar. Tak. Yang penting adalah kita terus beramal. Amalan fardu tetap berjalan. Solat 5 waktu tetap berjalan. Solat qiyamul lail tetap berjalan. Bacaan Al-Quran tetap berjalan. Tak kiralah bila. Walaupun kita tahu Al-Qadar ataupun kita tak tahu bila Lailatul Qadar. Yang penting kita sentiasa beramal. Mudah-mudahan daripada 10 akhir tu kita dapat terkena dengan malam Al-Qadar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Terus beramal, key point dia. Ya, betul. Terus beramal sepanjang 10 malam terakhir ni. 10 malam terakhir ni Ustaz. Ya. Lailatul Qadar jadi Lailatul Kamdar. Budak-budak muda tak faham dah tu. Dia Itulah. tak pergi Kamdar sekarang. Tak pergi Kamdar. Lailatul Shopee ke apa? Lailatul shopping. Tapi nak katanya istiqamah lah dekat Ya, sini benar. Ustaz. Istiqamah. Ustaz, kita pergi pula kepada dari bilakah kita tertanya-tanya bermula bila dan tamat tempoh bila ni untuk malam Lailatul Qadar? Adakah waktu maghrib ke, waktu subuh ke, ataupun waktu duha ke, macam mana tu Ustaz? Memang terkenal lah kita setengah-setengah orang lah, masih lagi beranggap bahawa malam Al-Qadar tu dia ada satu masa je dalam malam tu. Dia ingat macam tu. Maksudnya dalam katalah pukul 12 sampai pukul 1 je. Jadi dia cubalah untuk tak tidur langsung pada malam tu sebab takut-takut terkena pada malam tu dia tak sempat ataupun dia tertidur. Yang sebenarnya tidaklah. Berdasarkan yang jelasnya dalam Al-Quran sendiri, Allah SWT sebut apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu salam, sejahtera. Hiya hatta matla'il fajar. Malam itu sehinggalah terbit mentari. Maksudnya definisi malam sejak daripada terbenamnya matahari sampailah ke terbit matahari. Terbit matahari semula, terbit fajar. Semua tu boleh jadi Lailatul Qadar. Bukan boleh jadi, memang semua tu adalah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ni bukan juzuk daripada satu malam, tapi dia adalah satu malam secara penuh. Katakanlah kita pada malam tu, macam disebutkan tadi, kita nak pergi shopping. Kita tak mengharamkan shopping kan? Betul. Perkara tu perkara halal kan? Betul. Kadang-kadang para peniaga tengok rancangan ni, dia rasa sedih pula kan. Ustaz ni kira setiap tahun saya kena condemn kan? Ustaz tembak saya. Ustaz tembak saya. Setiap tahun saya kena tembak. Tak ada masalah. Sebab dia panjang. Apabila dia panjang, mungkin di awal malam kita berniaga, contohnya di bazar Ramadan. Awal tu kita nak habiskan jualan semua. Kita boleh beribadat di akhir malam. Tetap mendapat malam Al-Qadar. Ataupun kita takut kita tak bangun di akhir malam. Kita salat di awal malam. Sebelum kita tidur, kita salat di awal malam. Tetap kita mendapat Lailatul Qadar. Antara sahabat Nabi, antara para sahabat yang berwitir. Yang kita tahu kan, witir ni Nabi SAW kata, ij'aluha fi akhirikum, ataupun ij'aluha akhira amalikum. Macam tu, saya lupa dia punya lafaz ya. Jadikanlah witir ni penutup ataupun akhir amalan kamu ataupun akhir ibadat kamu pada waktu malam. Tapi kita sedia maklum, ada sahabat Nabi yang besar iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dia berwitir sebelum tidur. Maksudnya apa? Dia bukanlah kata dia tak bangun. Mungkin dia khawatir dia tak bangun. Tapi apa-apa pun, solat yang kita dirikan sebelum tidur juga dikira di dalam malam Al-Qadar. Kalau malam itu adalah malam Al-Qadar. Umar pula dia solat di akhir malam. Jadi kalau dia solat di akhir malam, dia dapat juga Lailatul Qadar yang akhir malam. Jadi tak ada masalah. Sunnah Rasulullah SAW, dia sentiasa beriktikaf dalam masjid sepanjang 10 hari. Jadi kalau dia tak beribadat secara khusus sekalipun, dia tak baca Quran ke, dia tak berzikir ke, dia tak solat sunat ke, sekurang-kurangnya dia dapat pahala
Iktikaf. Kalau katakan malam tu daripada pukul 7 malam tu, 7 petang tu sampailah ke 5:30 pagi, maka 7 hingga ke 5:30 tu sepanjang-panjang tu adalah niat iktikaf. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga iktikaf di siang hari, dia bukannya malam saja kan. 10 akhir tu Rasulullah beriktikaf secara penuh dalam masjid tanpa keluar. Jadi siang dan malam semuanya dapat, tak ada masalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita nak tiru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masya-Allah. Jadi tak paling kurang pun dapat pahala iktikaf pun tak apalah. Betul Ustaz, ya, insya-Allah. kurang. Bukan paling kurang, sebenarnya banyak tu. Paling banyak, masya-Allah. Dan tanda Ustaz. Tanda Lailatul Qadar. Ada orang kata tengok pokok sujud. Itu Lailatul Qadar. Buka dalam peti sejuk kan. Tiba-tiba jeli jadi keras dan sebagainya. Padahal memang ada peti sejuk. Macam-macam lah Ustaz. Tanda yang betulnya berdasarkan nas Quran. Dalam dia tanda yang paling tepat tidak ada. Tanda yang paling tepat tidak ada. Yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja. Iaitu pada esoknya baru kita tahu. Bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu. Melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam. Salam tu maksudnya apa? Sejahtera. Ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam itu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, malam ni, macam kita WhatsApp member-member kan. Tak sempat. Kalau dia berlaku selepas daripada habis. Tiba-tiba nak rajin tak sempat lah. Tak sempat. Cuma, daripada hadis tu, dalam huraian dia, para ulama kata, kalaulah katakan seorang tu dia nampak malam tu, tidaklah disyariatkan untuk dia keluar daripada masjid kalau dia tengah iktikaf. Maksudnya, matahari dah terbit, tak terik pada pagi ni, boleh balik lah, dah lepas dah dalam tengah malam ni kan. Ataupun dia bagi tahu kat kawan-kawan dia. Tak disyariatkan macam tu. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW tak keluar daripada masjid melainkan pada malam raya. Malam raya baru keluar. Kita tak boleh lah. Malam raya nak balik kampung. Malam raya tak balik kampung tak sampai. Dia kena balik sebelum raya kan. Jadi syariat untuk memberitahu tak ada. Kita tidak syariatkan untuk memberitahu kepada kawan-kawan kerana merendahkan dia punya semangat dia untuk beribadah. Dan ada juga kemungkinan kenyamanan yang kita nampak tu bukan tanda yang tepat. Sebab tengok-tengok esok lebih tak terik lagi. Lebih nyaman lagi kan. Wallahualam. Kita pun tak boleh nak nilai. Benda subjektif. Kadar keterikan tak boleh kita nak nilai. Kita tak adalah kata macam seorang ada alat pembaca suhu matahari pada pagi ni. Tak ada. Dia tak ada. Jadi itu sahaja tanda yang sahih yang kita boleh dapat. Adapun tanda-tanda yang lain tu berdasarkan kepada pengalaman masing-masing lah. Mungkin ada setengah-setengah ulama yang cerita pengalaman dia sedemikian, dia nampak benda ni. Itu pengalaman masing-masing yang boleh jadi berbeza dari setiap orang ke orang yang lain. Kita tak kata dia salah. Betul. Tapi itu pengalaman yang berbeza. Ada orang kata kalau malam tu berlaku kejadian yang pelik daripada lain. Tak ada dalam hadis ataupun tak ada dalam nas. Cuma itu pengalaman dia lah. Mungkin dia kata, saya iktikaf di masjid. Dalam 10 hari tu tak ada apa-apa berlaku. Satu malam tu, handphone hilang, kena curi. Allah. Itu petanda tu. Lailatul Qadar malam tu. Tak macam tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Tapi mungkin itu adalah pengalaman masing-masing lah. Wallahualam. Apa-apa pun, Allah SWT menyembunyikan dia berlaku daripada sebarang tanda sekalipun supaya kita beribadah tanpa henti. Sentiasa beribadah secara konsisten dan juga secara istiqamah. Wallahualam. Konsisten. Ya. Beribadah tanpa henti. Tak kira lah ada tanda ke tak ada tanda, lantak letak tepi. Kita fokus beribadah sepanjang 10 malam terakhir. Dan semestinya tuan-puan, lepas ni untuk segmen yang ketiga, kita ada pertanyaan-pertanyaan daripada sidang penonton. Lepas ni akan banyak lagi Ustaz akan jawab. Dan rakan semua terus fokus, tunggu kami. Jangan ke mana-mana. Kita bertemu selepas ini di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
bertemu kembali di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Tuan-puan, alhamdulillah kita dah banyak bahas dan bincang tadi tentang konsistensi kita dalam beribadah sepanjang 10 hari terakhir bulan Ramadan nak capai Lailatul Qadar. Dan semestinya tuan-puan, terima kasih kerana masih setia bersama kami. Terus share, sebarkan kepada semua kami punya platform. Kami ada My Hadis Time di YouTube, ada di Twitter, di Instagram dan juga Facebook. Dan semestinya Ustaz, kita dah masuk kepada sesi soal jawab. Ni yang excited nak tengok apa soalan yang timbul daripada kalangan penonton. Jadi soalan yang pertama, kita tengok apa yang ditanyakan. Okey, daripada Ummi Salmah. Sahih ke hadis siapa solat 4 rakaat lepas isyak pahalanya seperti pahala Lailatul Qadar? Mohon pencerahan Ustaz. Okey, soalan ni saya bahagikan kepada dua lah. Yang pertama, sahihkah amalan tersebut dulu? Amalan solat 4 rakaat sunat selepas isyak. Yang kedua, sahihkah fadilat tersebut? Jadi yang pertama dulu, sahihkah amalan tersebut? Jawapannya sahih. Nabi SAW memang banyaklah hadis yang diriwayatkan Nabi SAW selepas solat isyak dia solat 4 rakaat. Solat 4 rakaat tu solat rawatib ke? Bukan. Dia dalam mazhab Hanafi dia kata solat rawatib. Sebab tu kalau kita perasan, kalau ada kawan-kawan daripada mazhab Hanafi ni, mereka selepas solat isyak setiap hari, bukan dalam bulan Ramadan, setiap hari mereka akan solat 4 rakaat. Tapi dalam jumhur ulama kata ini bukan salat rawatib. Sebab apa? Sebab ada riwayat yang kata Rasulullah balik ke rumah, sampai ke rumah sebahagian isteri dia, dia dirikan salat 4 rakaat itu di rumah tersebut. Maksudnya dah habis rawatib dah, dia baru balik dan dia dirikan 4 rakaat, dan ada juga riwayat sebut 6 rakaat. Para sahabat pun ramai juga yang mengamalkan cara yang sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi yang bahagian pertama selesai. Sahih tak amalan tu? Sahih. Sahihkah fadilat tu? Dari segi fadilat. Fadilat tu sahih ke tak? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan lain-lain mengatakan bahawa fadilatnya seperti yang disebutkan tadi lah. Siapa yang solat 4 rakaat selepas isyak maka seperti Lailatul Qadar. Hadis ini dipertikaikan daripada para ulama dari segi sanad dia. Ada seorang lelaki perawi yang tidak kuat lah. Bukanlah kata dia seorang pendusta. Dia bukan seorang pendusta, cuma dia tidak kuat. Dan dia tidak sampai ke tahap berdusta. Jadi diterima pakai oleh para ulama hadis sebagai hadis dhaif ringan. Sebagai hadis dhaif ringan. Umumnya kita mengetahui hadis dhaif ringan ni boleh diterima dalam bab fadailul amal. Lebih-lebih lagi jika dia menguatkan amalan yang sedia ada, yang sabit, yang warid daripada Rasulullah SAW. Kita mengharapkan pahala dia sajalah. Maksudnya kita boleh mengharapkan pahala dia. Dari segi amalan tak ada tambahan amalan apa-apa. Dia bukan amalan yang baru yang direka oleh ataupun disebutkan oleh hadis dhaif tu saja, bukan. Dia adalah amalan yang sedia ada, cuma fadilatnya saja disebutkan oleh hadis. Dari segi pahala, Allah SWT memang berhak untuk memberikan pahala, tak kisah macam mana pun. Allah boleh berikan pahala tu sebanyak mana yang Allah nak pun. Pahala puasa sendiri kan, pahala puasa ni kan tidak disebutkan terus. Kan kita pun sedia maklum, pahala puasa lebih banyak kalau nak ikut daripada Lailatul Qadar. Lebih banyak kan. Tapi tak ada masalah sebab Allah SWT ni maha kaya dan juga maha pemurah. Jadi tak ada masalah tentang di sisi Allah, Allah nak bagi pahala, tak ada masalah. Cuma kita sahaja dalam amalan kita berharap kita dapat pahala tersebut. InsyaAllah. Masya-Allah. Saya kira dua jawapan lah. Jawapan yang pertama sahih. Amalannya sahih. Amalannya sahih. Dan yang keduanya dari segi fadilatnya kita boleh ambil lah untuk hadis tu. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, bolehkah Ustaz bagi contoh kepercayaan karut atau hadis yang tidak benar yang biasa dalam masyarakat berkenaan Lailatul Qadar? Ustaz. Okey. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud. Pokok sujud. Macam-macam lah. Kubah masjid terbalik. Jatuh, terbalik kan, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok-tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain.
Antara yang lain juga, ada yang berpendapat kata malaikat turun pada malam tu. Malaikat ni dia akan pergi ke rumah yang paling bercahaya. Tak tahu pernah dengar tak? Pernah dengar. Malaikat akan turun ke rumah yang paling bercahaya. Jadi dia akan menyalakan sebanyak mungkin lampu yang ada di rumah dia. Sebab tu kalau zaman dulu dia guna pelita. Dia guna pelita. Dia akan nyala kan. Nak bagi malaikat nampaklah rumah dia. Yang sebenarnya tak ada masalah. Malaikat ni dia tak ada lampu pun dia tahu. Kita tengah beribadat ke tak beribadat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan melafazkan satu lafaz pun kecuali di sisi kita ni ada malaikat yang sentiasa mencatat. Dia tak ada masalah. Kita cerah ke tak cerah ke, ada elektrik ke tak ada elektrik ke, pakai lampu minyak tanah ke pakai elektrik, tak ada masalah. Itu antara kepercayaan masyarakat lah yang sebenarnya tidak berasas. Terutamanya bila kita, kalau yang tadi kita cerita tentang pengalaman, mungkin pengalaman masing-masing ada pengalaman. Tapi kalau cerita tentang perkara-perkara gaib, seperti malaikat nak datang, itu isu-isu gaib yang memerlukan kepada nas, dalil. Memerlukan kepada dalil. Kalau Allah tak cerita dan Rasulullah SAW tak cerita, benda tu perlu, jadi kita tak perlu buat lah. Itulah kalau kita ambil secara ringkasnya. Allah. Tak payah nak mereka-reka lah. Rupanya rumah tu ada spotlight Ustaz. lagi banyak malaikat datang. Aduh, Allah Akbar. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Jika buat solat taubat 2 rakaat bermula dari malam 21 sampai malam 30, boleh declare dapat ganjaran malam Lailatul Qadar 1000 bulan taubat ke Ustaz? Okey. Ni pun ada. 1000 bulan. Ini menarik lah, memang menarik. Soalan ni memang menarik. Bukan solat taubat saja sebenarnya. Tak kira lah amalan apa pun yang kita buat, solat sunat ke, solat tarawih ke kan. Boleh ke kita declare? Soalan dia macam tu kan. Boleh ke kita umumkan, isytiharkan yang kita telah berjaya mendapat Lailatul Qadar? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab diterima atau tak diterima tu adalah hak Allah. Hak Allah. Walaupun kita beribadat pada malam tu, tetap hak menerima tu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita, contohlah, kita kata saya dah solat isyak. Saya boleh kata saya dah solat isyak. Tapi saya tak boleh kata solat isyak saya telah diterima oleh Allah pada hari ini. Ulama' fiqah, dia hanya mampu boleh cakap sah dan batal saja. Betul. Ulama' fiqah, ulama' syariat ni boleh bagi tahu apa? Sah dan batal. Kita kata tak ambil uduk, tak sah. Ambil uduk tapi tak kena, tak sah. Ambil uduk, solat tapi tak tutup aurat, tak sah. Tak menghadap kiblat, tak sah. Boleh bagi tahu tak sah dengan sah je lah. Sah tu nombor satu. Yang kedua tu adalah pada penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita kata kita dah berjaya dapat fadilat lebih baik dari 1000 bulan tu, kita umumkan isytiar macam tu tak boleh lah. Sebab itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, boleh tak kita kata macam kalau saya dah solat tarawih malam ni, maksudnya saya dah tarawih lebih dari 1000 bulan lah ni. 83 tahun dah ni. Ataupun kalau orang tu tak solat tarawih, macam contohlah orang tu dia pergi shopping, ataupun pergi membeli belah. Saya dah membeli belah selama 1000 bulan dah ni. Boleh ke sebut macam tu? Nak melawak-melawak macam tu boleh lah kan. Tapi sebenarnya tak tepat juga. Sebab apa? Yang pertama, kita ni beramal, dia ada beza di antara pahala amalan dan juga sebenarnya amalan tu dah dikira ke belum? Ataupun dah dikira ditunaikan ke belum? Sebagai contoh, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali maksudnya khatam lah kan? Khatam. Sama tak? Dari segi pahala sama. Tapi dari segi amalan sama tak? Tak sama. Tetap mengkhatamkan Al-Quran adalah amalan yang lain. Kalau orang tu dia buat sesuatu amalan yang Nabi SAW sebutkan, fadilat dia seperti menunaikan haji. Sama tak dengan, maksudnya jatuh tak kewajipan dia kena menunaikan fardu haji sekali seumur hidup? Tetap tak jatuh. Siapa yang duduk selepas daripada solat subuh tu, duduk tunggu sampai masuk waktu syuruk, dia solat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah. Dapat tak? Dia kira tak payah buat haji lah, boleh lepas tu kita panggil dia Pak Haji. Tak payah. Bukan macam tu. Pahala je. Pahala di sisi Allah seperti itu. Tapi dari segi amalan tu tetap belum dikira ditunaikan. Jadi kena dibezakan antara dua konsep ni. Apa-apa sajalah. Bila Rasulullah kata siapa buat macam ni seperti mati lemas. Dikira sebagai syahid. Maksudnya kita tak payah mandikan dia, kita tak payah kafankan dia seperti syahid, tak sama. Pahala saja sama. Di sisi Allah SWT pahala dia sama. Seperti yang saya sebut tadi, Allah SWT Maha Pemurah dan Allah SWT Maha Kaya. Dia boleh bagi pahala macam mana pun. Yang pentingnya kita tak boleh nak isytihar, kita tak boleh nak tahu. Semua tu menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu nak declare kan. Dah taubat 1000 kali, tak payah taubat dah. Tak perlu dah. Kita dah taubat sebelum buat salah tu. Astagfirullah. Baik, soalan seterusnya. Banyak soalan kali ni Ustaz. Semangat. Boleh ke gantikan
puasa orang yang telah meninggal dunia? Ustaz? Ini Okey. soalan lain sikit Oh, tapi ni lain daripada Lailatul Qadar ni. Mm-mm. Memang ada hadis Nabi SAW sebut siapa yang man mata wa alaihi saum, siapa yang mati dan dia ada tanggungjawab puasa, sama anhu waliyuhu, maka dia dipuasakan oleh warisnya. Wali ni waris, waris dia yang puasakan untuk dia. Yang paling dekat sebagai waris adalah anak lah. Anak dia, sebab hadis yang 3 tu lah. Hadis setiap anak Adam tu bila dia meninggal terputuslah amalan dia kecuali 3, antaranya adalah anak yang saleh. Jadi anak lah yang asalnya. Cuma ni ada detail sikit, ada pendetailan sikit daripada para ulama. Siapa yang dia berbuka puasa pada bulan Ramadan kerana dia memang tak wajib puasa, dia tak perlu diganti. Contohnya macam ibu bapa kita yang meninggal dunia tu, dia memang sakit yang tak mampu berpuasa terus. Memang tak mampu berpuasa terus. Kita tak payah gantikan sebab dia memang tak ada tanggungjawab puasa pun. Betul. Yang kita gantikan apa? Yang kita tolong bayarkan apa? Kita tolong bayarkan fidyah. Sebab mereka tidak wajib berpuasa, mereka cuma wajib membayar fidyah. Kita tolong bayarkan fidyah. Sama juga dengan kalau ibu bapa kita dia sakit. Dia terperinci kalau ibu bapa kita sakit, perincian ni disebutkan oleh dalam kitab Aunil Ma'bud, dalam syarah Sunan Abi Daud. Kalau kita sedang kalau ibu bapa tu dia sakit, dia sebenarnya boleh sembuh. Tapi kebetulan lah lepas daripada Ramadan tu dia meninggal. Jadi dia tak sempat nak masuk ke Syawal untuk gantikan. Sebenarnya dia tidak ada kewajipan puasa pun. Sebab apa? Sebab masa dia wajib puasa dalam bulan Ramadan, dia sakit. Masa masuk ke hari yang dia boleh berpuasa, dia dah meninggal. Jadi dia tidak ada kewajipan puasa pun. Bagi macam ni tak perlu digantikan puasa untuk dia. Yang perlu gantikan puasa kalau orang tu dia sakit dalam bulan Ramadan, luar bulan Ramadan dia dah sihat tapi tak sempat digantikan. Baru dia meninggal dunia. Yang itulah digantikan ataupun dipuasakan oleh waris-waris dia. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, tadi panjang lebar kita jawab persoalan, mudah-mudahan menjawab kepada sidang penonton sekalian. Kita pergi kepada kesimpulan Ustaz. Kesimpulan Ustaz Lailatul Qadar. Dari segi kesimpulannya, saya boleh kesimpulkan satu benda lah. Yang pertama, satu benda je. Yang pertama dan selamanya lah, kita ni apabila kita beramal kerana Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia adalah Allah yang sama di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dia adalah Allah yang sama di malam Al-Qadar ataupun malam-malam yang lain. Kalau kita beribadah kerana Allah, maka kita beribadahlah di setiap masa. Kerana Allah sentiasa ada dan tidak pernah berhenti. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah lah yang paling awal, Allah lah yang paling akhir, Allah lah yang zahir, Allah lah yang tersembunyi. Kalau kita beribadah kerana Allah, insya-Allah Allah SWT akan memberikan taufik dan hidayah untuk kita meneruskan amalan. Dan antara tanda amalan kita diterima oleh Allah SWT adalah kita meneruskan amalan selepas daripada bulan Ramadan. Antara tanda juga amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT disebutkan oleh ulama-ulama lah. Bukanlah tanda itu secara jazam. Bukan secara pasti. Tapi antara tanda amalan itu tidak diterima adalah dia tidak berterusan. Sebab Nabi SAW sebut sebagai penutup hadisnya, ahabbul amali ilallah ataupun ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Secinta-cinta amalan yang Allah SWT paling cintai adalah yang paling berterusan. Adwa muha ni paling berterusan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi itulah saya punya kesimpulan. Wallahu alam. Jazakumullah khairan. Masya-Allah, satu kesimpulan yang sangat mantap. Dan tuan-puan, saya simpulkan dengan 2B Ustaz. Yang pertama beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua berterusan. Adwa muha. Walaupun sikit tapi berterusan. Terima kasih banyak Ustaz sudi kongsi. Seronok hari ni berbicara dengan Ustaz, masya-Allah. InsyaAllah next time kita boleh ni lagi lah. Saya berdebar ni, tengok. Ini berdebar ke tak berdebar ni? Berdebar juga sikit. Baik tuan-puan, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Terus share, terus support kami di media sosial yang ada. Jangan lupa My Hadis Time ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube dan ada di Telegram. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak kepada tuan-puan. InsyaAllah panjang umur kita bertemu lagi di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma
صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا